Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Hijrah 16 Januari akhir 19 Januari bersama saya Adek Masyahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Pembeli sijil digital palsu diburu. Juga dua kluster COVID-19 dikesan di Kolej Vokasional di Melaka. Sindiket penjualan sijil digital palsu yang beroperasi di sebuah klinik swasta di Johor Bahru tumpas dengan penahanan 3 pekerja klinik dan 5 orang awam berusia 24 hingga 42 tahun. Kegiatan yang beroperasi hampir sebulan lalu itu mengenakan caj antara RM300 hingga RM600 dan menyasarkan individu enggan divaksin. Jadi itulah ada sasaran daripada sindiket ini adalah mencari mereka yang tak ingin mengambil vaksin tapi hendak sijil vaksin untuk digunakan seperti orang yang telah divaksin. Dan ini adalah amat berbahaya dan pihak PDRM Johor rasanya akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka ini. Mereka ini telah 3 orang mereka telah diriman, iaitu mereka ini adalah pekerja yang bekerja dan dia boleh akses pada MySejahtera dan dia masukkan sijil vaksin yang tak divaksinkan ini dan dia update dalam MySejahtera. Itulah antara MO yang dilakukan oleh sindiket ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor. Menurut Kamarul Zaman, sehingga kini seramai 22 lagi pembeli sijil digital vaksin yang tidak sah berusia antara 19 hingga 69 tahun masih diburu polis. Turut diburu seorang lelaki dipercayai dalang utama sindiket berkenaan. Antara barang yang dirampas adalah komputer riba dan 8 telefon bimbit yang dipercayai digunakan untuk mendaftarkan butiran penerima vaksin ke dalam MySejahtera. Kamarul Zaman mengingatkan mereka yang diburu atau yang ada membeli sijil digital vaksin daripada sindiket berkenaan supaya menyerah diri untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 511 Kanun Keseksaan serta Seksyen 22D Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988. Susulan pembongkaran satu persatu sindiket penjualan sijil vaksin palsu, Protect Health Corporations yang berhad Protect Health menegaskan bahawa pihaknya tidak akan berkompromi dengan pengamal perubatan swasta dan NGO kesihatan yang didapati melanggar prosedur operasi standard SOP dan polisi yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Protect Health. Dalam kenyataan medianya, Protect Health tidak akan bertolak ansur dan akan memberi kerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa sekiranya terdapat PPS dan NGO kesihatan di bawah mereka didapati bersalah. Jika ketidakpatuhan berkaitan kualiti berlaku, Protect Health akan mengambil tindakan yang perlu dan mungkin menggantung PPS dan NGO kesihatan daripada menjalankan vaksinasi dalam PIK. Protect Health menggalakkan orang ramai untuk menjadi pemberi maklumat dengan melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya mengesyaki sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang. Protect Health menjelaskan semua pengamal perubatan swasta PPS di bawahnya adalah berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia MMC dan fasiliti kesihatan mereka adalah berlesen di bawah KKM sebagai syarat penerimaan ke dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Melaka mengesan penularan jangkitan COVID-19 di 2 kolej vokasional di negeri itu selepas 87 pelajar disahkan positif COVID-19. 2 kolej itu masing-masing Kolej Vokasional Melaka Tengah diisytihar sebagai kluster Jalan Tun Telani dan Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin di daerah Jasin dikategori sebagai kluster Jalan Kemendor Jasin. Bagi Kolej Vokasional Melaka Tengah, seramai 76 pelajar disahkan positif COVID-19 hasil saringan ke atas 176 pelajar dan warga kolej sejak 14 Januari lalu. Manakala bagi Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin, seramai 11 pelajar didapati positif COVID-19 selepas 70 saringan dijalankan. Setakat ini kita hanya satu KV saja yang kita tutup sebab apa dah melibatkan kluster. Satu lagi dalam siasatan, kemungkinan untuk dia tutup ada. Tapi kita bergantung kepada hasil siasatan yang kita dapat. Jika hasil siasatan mendapati bahawa kita perlu menutup, maka kita akan tutup. Tapi setakat ini
kemungkinan besar nampak seakan-akan dia boleh dikawal. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pejabat Jawatan Kuasa Penyelaras dan Pembangunan Dewan Undangan Negeri Jeperun Merlimau hari ini. Mengulas lanjut katanya kedua-dua kluster berkenaan dikesan selepas kes indeks pertama mengalami gejala dan disahkan positif COVID-19 selepas memulakan sesi persekolahan. Jelasnya penularan kes di institusi pendidikan itu dipercayai berlaku kerana kes yang bergejala masih hadir ke kelas. Melalui penilaian risiko juga terdapat ketidakpatuhan prosedur operasi standard SOP di surau, kelas dan juga bilik asrama. Jelas Akmal, meskipun punca jangkitan kedua-dua kes indeks masih dalam siasatan, namun pihaknya tidak menolak kemungkinan jangkitan itu diterima dari luar. Ia berdasarkan masa inkubasi virus yang mana pelajar pertama dikesan positif COVID-19 membabitkan kedua-dua kluster berkenaan kembali ke sekolah pada 9 Januari lalu dan mula bergejala 3 hari kemudian. Dari itu, di Kedah, 2 pelajar Maktab Mahmud Tobiar Pendang yang disahkan positif COVID-19 dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB Al-Star kerana memerlukan alat bantuan pernafasan. 2 pelajar terbabit antara 99 pelajar asrama maktab yang dijangkiti virus terbabit melibatkan kluster Dah Penyarum. Semalam 80 orang dah bawa pergi KPRC di kawasan di Jitra. 80 orang. Kemudian ada yang ditempatkan, selebih itu ditempatkan di asrama. Dua orang masuk hospital. 2 orang. Surabaya. Okey lah, dia stabil. Cuma dia memerlukan itulah oksigen apa semua. Beliau berkata ujian saringan telah dijalankan ke atas semua pelajar asrama berkenaan dan pelajar yang positif sudah dihantar ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Dewan Wawasan Jitra dengan menaiki bas. Sehingga kini katanya majoriti pelajar disahkan positif COVID-19 adalah pelajar perempuan, manakala hanya beberapa orang merupakan pelajar lelaki. Selasa lepas Kedah mencatatkan peningkatan mendadak kes COVID-19 iaitu sebanyak 403 kes berbanding hanya 268 kes pada Isnin. Sementara itu, Dr. Muhammad Hayati menasihati penduduk Kedah supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan bagi mengelak penularan virus COVID-19 sama ada dalam kalangan komuniti maupun sekolah. Seorang lelaki yang meluluskan diri ketika dibawa menaiki lori polis selepas menjalani saringan COVID-19 di klinik kesihatan Branang dipenjara 4 bulan oleh Mahkamah Magistrate hari ini. Hakim Effendi Nazila Abdullah yang bertindak sebagai magistrate menjatuhkan hukuman itu ke atas R. Thiagarajan, 24 tahun, selepas mengaku bersalah melarikan diri daripada jagaan anggota polis yang menahannya secara sah mengikut undang-undang. Memetik bernama, Mahkamah memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara bermula daripada tarikh tangkap pada 9 Januari lalu. Thiagarajan didakwa melakukan perbuatan itu di Klinik Kesihatan Branang, Hulu Langat pada jam 11 pagi pada 11 Januari lalu mengikut Seksyen 224 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Mengikut fakta kes pada hari kejadian, tertuduh melarikan diri daripada tahanan dan kawalan polis tetapi berjaya ditahan semula 50 meter dari lokasi kejadian sebelum dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang. Ketika rayuan, tertuduh yang tidak diwakili peguam merayu denda minimum, namun Timbalan Pendakwa Raya Hakim Amir Abdul Hamid mencadangkan tertuduh dikenakan hukuman penjara mengambil kira dia telah membahayakan orang awam. Penilaian risiko dan prosedur operasi standard SOP perjalanan umrah akan dimuktamadkan menjelang pertengahan Februari. Komitmen itu disuarakan Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya bagi membantu pemain industri pelancongan negara. Kedua-dua kementerian itu juga akan memperincikan setiap isu dan cadangan yang dikemukakan sebelum dibentangkan kepada mesyuarat Kuartet Menteri COVID-19 akan datang. Keputusan itu dicapai hasil sesi libat urus bersama Persatuan Industri Pelancongan Umrah, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC yang diadakan hari ini bersama Persatuan Agensi Pelancongan Umrah. Sesi itu bagi mendapatkan maklum balas berhubung hala 7 industri umrah susulan penangguhan sementara umrah yang sedang berkuat kuasa.
Antara perkara yang dibangkitkan oleh pemain industri pelancongan umrah dan sesi perbincangan libat urus petang tadi adalah SOP berkaitan pelaksanaan perjalanan umrah, isu bayaran balik dan penjadualan semula penerbangan, pelindungan insurans, garis masa pembukaan semula perjalanan umrah dan bantuan pemulihan kepada industri pelancongan. Menerusi kenyataan bersama antara dua kementerian itu, kerajaan amat prihatin dengan pelbagai cabaran yang dihadapi oleh pemain industri pelancongan negara. Sehubungan itu, kedua-dua kementerian berharap agar semua pemain industri dapat memberikan kerjasama sepenuhnya bagi memastikan aktiviti umrah dapat terus dilaksanakan dengan selamat. Tapak pelupusan sampah Pulau Burung di Nibong Tebal, Pulau Pinang diisytiharkan sebagai kawasan bencana tahap 1 selepas berlaku pencemaran udara serius. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan SPS Superintendent Lee Chong Chen berkata, pengisytiharan dibuat berikutan kawasan seluas 6.5 hektar terbakar selama 8 hari. Kita di Seberang Perai Selatan ni sudah diisytiharkan sebagai bencana tahap 1 kerana asap kebakaran. Asap daripada kebakaran tu di pusat pelupusan sampah Pulau Burung. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ini peristirahatan bukan diwatakan. Cuma orang kata declare, bukan gazetted. So kawasan yang diisytiharkan dia cuma di pusat pelupusan sampah. Itulah tempat saja yang diisytiharkan sebagai kawasan tu bencana. Setakat ini pihaknya dimaklumkan usaha pemadaman api menunjukkan perkembangan positif apabila kebakaran dikawal sehingga 65% hari ini. Bagaimanapun, katanya 400 penduduk dari Ladang Bairam dan Kampung Kebun Baru tetap diminta mengosongkan kediaman masing-masing atas faktor kesihatan. Setakat ini, hanya 45 penduduk telah ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara Jabatan Alam Sekitar JAS yang memantau kualiti udara dan mengesan kandungan gas yang boleh memberi risiko kesihatan. Berkaitan itu, 2 PPS dibuka bagi memindahkan penduduk Ladang Bairam dan Kampung Kebun Baru sehingga keadaan pulih. Dalam pada itu, sebanyak 10 buah sekolah berdekatan turut diarahkan ditutup selama 3 hari bermula hari ini. Sejak penggunaan teknologi identifikasi frekuensi radio RFID diperluas di Plaza Tol bermula Sabtu lalu, inisiatif itu mendapat reaksi berbeza daripada pengguna. Tinjauan di Ibu Negara mendapati rata-rata pengguna belum bersedia jika pelaksanaannya dibuat secara menyeluruh. Menurut pengguna, mereka mencadangkan agar penggunaan RFID dibuat secara berperingkat. Wartawan Syahirah Sukri ada laporannya. Bagi saya, dia kena berperingkat-peringkat. Dia tak boleh buat sekali jalan. Sebab apa yang saya tengok yang sebelum ni, yang terjadi macam semalam, dia dah buat kuasa tapi dia tak ada solution. Bagi saya sepatutnya kena kaji dulu apa-apa semua, barulah boleh buat kuasa kan. Bertahap tu kena lebih baik kan. Masalah bila lalu tak lepas kan, laju sikit tak lepas. And then sekarang jual mahal, orang tengah susah masa COVID. Jadi and then nak beli tak sampai-sampai order, kena perbaikilah. Dan tak boleh you implement, tukar semua terus kan. Smart tag buang tak boleh. You kena buat bertahap. Orang ramai juga turut berkongsi pengalaman menggunakan RFID sejak ia bermula pada 15 Januari lepas. RFID is much lebih, pada pengalaman saya dia lebih susah. Nak berbanding dengan smart tag. Untuk masuk ke lane smart tag RFID tu, iaitu akan melambatkan dan akan buat trafik sesak sikit masa nak melepasi tol. RFID, you nak install benda nak tampal stiker tu pun dah guna kos lagi RM35, tapi tu pun bukannya macam masuk dekat dalam kita punya account kan. Dia still guna e-wallet, jadi macam kena top up asing. Contohnya macam orang warga tua kan, diorang mananya macam even untuk top up Touch 'n Go pun minta tolong anak, tolong top upkan. Sebab sekarang ni kan memang dekat tol pun dah tak ada kan yang manual untuk kita nak top up kan. Jadi kalau guna RFID, saya rasa lagilah warga tua lost terus lah. Alhamdulillah tak ada isu lah saya pakai. Dan beberapa kali juga saya pakai memang tak ada sangkut ke apa ke. Memang
boleh saya anggap berbaloi lah untuk penggunaan dia ni. Berdasarkan tinjauan saya, kira-kira 15 minit di Plaza Tol Sungai Buloh dan Plaza Tol Jalan Duta Lebuh Raya Utara Selatan, hanya beberapa buah kenderaan sahaja yang menggunakan laluan RFID dan selebihnya masih menggunakan laluan Touch and Go serta Smart Tag. Namun, keadaan di laluan RFID berjalan dengan lancar tanpa sebarang isu yang timbul. Laporan Syairah Sukri untuk Berita Al-Hijrah. Halang Israel roboh rumah penduduk, 20 rakyat Palestin ditahan. Bertemu kembali, satu pertemuan akan diadakan antara Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi menangani isu iklan lucah di internet dan media sosial. Yang di-Pertua YADIM, Nasruddin Hassan berkata pihaknya mengambil serius isu terbabit kerana ia dikhawatiri akan mengganggu seterusnya memberi kesan buruk khususnya kepada pelajar yang mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Di peringkat YADIM kita telah kemukakan sistem itu, tetapi sistem ataupun domain yang boleh menyekat naiknya iklan-iklan ataupun laman-laman lucah dalam gadget, terutama anak-anak kita lah yang pada hari ini memang tak lepaslah dengan gadget ataupun device. Paling-paling tidak mereka menggunakannya untuk kelas online mereka dan sebagainya. Tapi malangnya tengah-tengah mereka kelas tu pun melayari laman-laman pendidikan yang mereka lalui, keluar iklan-iklan yang tidak sewajarnya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penutup Bulan Dakwah 2021 di Putrajaya hari ini. YADIM katanya akan lebih menumpukan gerak kerja dakwah berbanding bantuan kebajikan supaya dana yang diperuntukkan dapat dimanfaat sepenuhnya bagi aktiviti dakwah secara langsung selari dengan objektif penubuhannya iaitu memperkasa dakwah di negara ini. Jelasnya lagi, sekiranya perlu, YADIM akan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain bagi mengadakan program kebajikan tersebut. Sementara itu, 5 fokus gerakan dakwah digariskan bagi tahun ini iaitu dakwah di pentas antarabangsa, dakwah anak muda, dakwah penyatuan ummah, dakwah saudara baru serta dakwah melahirkan pendakwah berkualiti. Bank Rakyat menawarkan pulangan tunai 5% pada setiap hari Khamis menerusi kempen Petrol Khamis Fuel Thursday. Tawaran menarik itu khas buat pemegang kad kredit iBank Rakyat yang membuat transaksi pembelian petrol dan barangan lain di mana-mana stesen minyak di seluruh negara. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat, Datuk Said Abdul Aziz Said Hassan, lebih menarik katanya tiada perbelanjaan minimum dikenakan, malah lebih banyak berbelanja, lebih banyak pulangan tunai yang boleh dinikmati pelanggan. Bagaimanapun setiap pembelian di stesen minyak tersebut mestilah barangan patuh syariah. Tambah beliau, penyertaan adalah secara automatik dan tiada pendaftaran diperlukan. Selain itu, pulangan tunai adalah tanpa had dan akan dikreditkan pada kitaran penyata bulanan yang berikutnya. Sementara itu, jelas beliau, kempen tersebut bertepatan dengan konsep keluarga Malaysia yang melambangkan komitmen dan keprihatinan Bank Rakyat dalam membantu meringankan beban kewangan masyarakat, lebih-lebih lagi kepada golongan yang terjejas banjir baru-baru ini. Kempen Petrol Khamis itu bermula 13 Januari hingga 5 Mei 2022. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman web rasmi Bank Rakyat di www.bankrakyat.com.my atau hubungi pusat panggilan di talian 1300 80 5454. Selain boleh kunjungi cawangan Bank Rakyat berhampiran dan ikuti media sosial rasmi Bank Rakyat. Kedutaan Amerika Syarikat memberi tajaan dana berjumlah lebih RM200,000 di bawah dana penyelidikan US Ambassadors Fund for Cultural Preservation AFCP bagi memelihara warisan Rebana Kerching. Usaha pemeliharaan seni budaya Rebana Kerching itu dibuat dengan kerjasama Universiti Malaysia Kelantan UMK di mana penyelidikannya sudah bermula November tahun lalu di Kampung Laut Tumpat. Naib Chancellor UMK Profesor Dr. Nik Mahiran Nik Muhammad berkata penyelidikan selama setahun itu dijalankan 27 penyelidik daripada Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan FTKW dan dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Kajian yang secara detail terperincinya hanya bermula pada akhir tahun lepas apabila kita menerima grant AFCP ini pada November 2021. So
Kita diberi masa untuk tempoh setahun untuk menjalankan penyelidikan, menyediakan satu dokumentari untuk direkodkan untuk generasi akan datang kenal apa itu rebana kercing. Rebana Kercing ialah tarian tradisional Kelantan yang telah bertapak di negeri ini sejak 150 tahun lalu. Selain bertujuan untuk memelihara serta memelihara seni rebana kercing kampung laut daripada pupus, projek ini turut dirangka bagi mengkaji faktor yang membawa kepada keadaan kritikal semasa persembahan rebana kercing dengan mengkaji perspektif sosiobudaya dan sejarah persembahan rakyat ini. Tambah Dr. Nick Mahiran, pihaknya berhasrat untuk menawarkan kursus mengenai seni budaya itu kepada penuntut yang berminat. Malah tarian tradisional itu akan dikembangkan sebagai satu subjek dalam co-kurikulum secara berkredit kepada pelajar. Terdahulu, majlis pelancaran pemeliharaan rebana kercing di kampung laut disempurnakan Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Brian McPherson, dengan turut dihadiri Menteri Besar Kelantan, Dato' Ahmad Yaakob. Ini kesempatan yang baik sekali untuk Kedutaan Amerika di Kuala Lumpur. Satu tujuan utama kami ialah membina hubungan yang erat antara orang Malaysia dan orang Amerika, people-to-people ties. Dan ini proyek satu contoh di mana kami berusaha dengan Ambassadors Fund for Cultural Preservation membantu sedikit dengan proyek University Malaysia dan Pak Harun untuk to preserve and to record the tradition of rebana kercing. Beliau berharap hasil penyelidikan ini dapat memberi manfaat besar kepada generasi akan datang selain mengekalkan warisan sesebuah negara. Berehat seketika daripada kesibukan rutin harian sambil mensyukuri keunikan Malaysia, kunjungi dan terokelah tempat-tempat menarik dalam negara yang mampu memberi kedamaian, ketenangan dan pengalaman baru yang berbeza bersama keluarga tercinta. Jangan lupa patuhilah SOP ketika melancong. Jom cuti-cuti Malaysia, segalanya ada di sini. Malaysia kaya dengan pelbagai hidangan istimewa setiap negeri. Ianya adalah sebahagian keunikan dan identiti negara kita. Makanan menyatukan kita rakyat Malaysia. Jom cuti-cuti Malaysia. Mempesona. Cuti-cuti Malaysia. Anggota Jemaah Islamiah dipenjara 15 tahun. Bertemu kembali, 20 orang terbunuh dalam serangan udara Pakatan Tentera bagi menentang Puak Houthi di Yaman. Serangan terbabit terkena 2 buah kediaman di Bandar Sana'a yang dikawal puak penentang kerajaan itu. Serangan Pakatan Tentera yang diketuai Arab Saudi pada malam semalam itu mengenai salah sebuah rumah pegawai tinggi pemberontak Houthi, Abdullah Qasim Al-Junaid, yang turut dihuni isteri dan anak lelakinya. Manakala sebuah lagi terkena rumah Ali Al-Ahdal yang turut mengorbankan ramai isi rumah. Insiden berkenaan dilaporkan berlaku susulan daripada serangan drone dan peluru berpandu Puak Houthi ke Emiriyah Arab Bersatu di Abu Dhabi Isnin lalu yang menyebabkan 3 terbunuh dan 6 cedera. Dalam serangan terbabit, Pakatan Tentera itu juga berjaya memintas 8 drone yang dilancarkan Houthi ke Arab Saudi. PBB dalam pada itu menggesa semua pihak terlibat supaya menghentikan konflik itu daripada terus meruncing. Selepas merobohkan rumah keluarga Salhia di Sheikh Jarrah, Palestin, polis Zionis menahan pula 18 orang yang cuba menghalang tindakan mereka. Israel mengatakan kesemua yang ditangkap itu mengingkari arahan mahkamah walaupun sebenarnya mereka yang melanggar undang-undang antarabangsa. Sebelum subuh semalam, polis Israel telah merobohkan rumah keluarga Salhia yang sebelum ini pernah diugut untuk dihalau sejak 2017. Namun mereka enggan berganjak dan bertindak mengugut membakar diri jika perobohan berkenaan diteruskan. Susulan itu 20 orang ditahan termasuk 6 rakyat Israel kerana menghalang kerja-kerja meroboh. Selain rumah keluarga Salhia, beberapa lagi rumah rakyat Palestin turut diranapkan di kawasan yang dilaporkan mahu digunakan untuk membangunkan sekolah khas untuk Yahudi di timur Baitul Maqdis, sedangkan lokasi itu terletak dalam wilayah Palestin yang diceroboh.
Dalam pada itu, Peguam Keluarga Salhiyah, Walid Abu Tayyih berkata, perobohan itu tidak sah kerana sebelum ini pihaknya hanya menerima arahan untuk mengosongkan tetapi bukan untuk dimusnahkan. Tambahnya, pengusiran itu sebenarnya hanya membabitkan Mahmud Salhiyah dan isterinya Maytal yang merupakan seorang Yahudi namun tidak melibatkan ahli keluarga yang lain. Bagaimanapun, tiada pertempuran maupun kematian ketika tindakan pengusiran itu berlaku. Pada Mei tahun lepas, beberapa penduduk telah dihalau Israel dan menyebabkan perang 11 hari di Sheikh Jarrah antara Palestin dan Israel. 15 tahun hukuman penjara dikenakan terhadap Zulkarnain iaitu anggota Jemaah Islamiah JI yang terlibat dalam pengeboman di Pulau Peranginan, Bali yang mengorbankan 202 orang pada 2002. Mahkamah Indonesia menjatuhkan hukuman tersebut selepas anggota berpangkat tinggi dalam JI itu didapati bersalah melakukan keganasan berkenaan. Zulkarnain ditahan pada Disember 2020 selepas hampir 18 tahun hidup bebas. Selain kes berkenaan, dia turut dibicarakan dalam beberapa kes serangan lain namun dilakukan unit khas lain yang menerima arahannya. Ketika perbicaraan, Zulkarnain menafikan terbabit dalam pengeboman Bali tetapi mengaku ia dilakukan pasukannya. Dia juga memberitahu mahkamah bahawa pemimpin JI tidak memaklumkan kepadanya mengenai serangan tersebut terlebih dahulu dan mengatakan tidak terbabit dalam perancangan khusus itu. Bagaimanapun, Hakim Mahkamah Daerah Jakarta Timur menyatakan pada hakikatnya Zulkarnain ialah ketua pasukan dan bersetuju dengan rancangan di Bali. Zulkarnain sebelum itu dilapor menubuhkan sel khas JI dan disifatkan sebagai aset utama kumpulan terbabit kerana pengalamannya sebagai jurulatih di kem militan di Afghanistan dan Filipina. Dan berikut rangkuman berita dunia pilihan yang lain. Jyoti Raj, seorang pendaki solo dari Citra Durga, Kartanaka, memiliki bakat istimewa memanjat luar biasa. Dia menunjukkan kemahiran memanjat dinding batuan dengan aksi bersahaja dan mudah seperti monyet hingga memukau dan menarik perhatian orang ramai yang berada di situ. Seorang wanita berusia 55 tahun ditolak secara tiba-tiba ke landasan kereta api oleh seorang lelaki berusia 23 tahun di platform stesen Rogers Metro di Brussels, Belgium. Wanita itu yang terkejut selepas ditolak bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Lelaki itu kemudian diberkas orang ramai sebelum ditahan pihak berkuasa. Seorang ahli biologi marine di Queensland, Jacinta Shackleton, menemui sotong spesies kurita pelangi atau sotong kurita selimut yang jarang ditemui ketika sedang melakukan aktiviti snorkeling di Pulau Lady Elliot, Great Barrier Reef. Jacinta menyifatkan penemuan itu sebagai satu keindahan alam. Sotong kurita selimut betina mampu membesar sehingga 2 meter, salah satu saiz jantina terbesar dalam dunia marine, manakala jantan hanya membesar sehingga kira-kira 2.4 cm. Kerajaan memegang prinsip memudahkan bukan menyulitkan, mempercepatkan bukan melewatkan. Harapan kerajaan semoga pemberian sumbangan dapat meringankan beban yang ditanggung mangsa banjir. Sekian berita Al-Hijrah, layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan eksklusif. Saya Rik Basharum, Assalamualaikum dan selamat malam.